علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita temu lagi malam ni untuk menyambung Waalaikumsalam. pengajaran kita dalam bahasa Arab Al-Quran. Alhamdulillah kita pada minggu lepas telah selesai mengambil tanda isim yang didahului. Maksudnya tanda isim yang duduk depan. Ada 3 tanda isim yang didahului ataupun yang berada di hadapan. Itulah yang pertama apa? Didahului. Min. Alif lam. Didahului alif lam. Baik, yang kedua didahului Huruf qasam. huruf qasam ataupun Waw. huruf sumpah, Batu. iaitu huruf waw, ba dan juga ta ataupun ba, ta dan juga waw. Baik, yang ketiga didahului Huruf jar. didahului huruf jar. Huruf jar maksudnya apa? Huruf sendi. Kata sendi nama atau Kata sendi. Baik, huruf jar semua ada berapa yang kita ambil? 8. Kita ambil 8. Baik, boleh tolong sebutkan secara berpasangan. Min ila fi bi kalila. Ada kalila, ada kalali. Mana-mana boleh. Min ila An ala bi ka lali ke kalila ke boleh. Jangan ke laut. Dia tak ada. Kalali, kalila dua-dua pun boleh. Baik. Cuma saya nak kita lihat pada satu contoh minggu ni. Baik, kalau kita lihat pada ayat yang ke-6. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-6 ni. surah apa? Itu Allah berfirman surah ke-15. Surah ke-15 surah Al-Hijr, muka surat 262. Muka surat 262. Boleh nampak ke kat skrin saya share ke tak? Ada? Boleh. Ada kan? Okay. Dah. Surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang ke-6 pada muka surat 262. Muka surat 262. Baik, kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Baik. Pada ayat ini boleh kongsikan kalau boleh seorang je lah. Seorang je. Kalau boleh saya nak minta untuk kongsikan dengan saya apakah tanda isim yang ada pada ayat ini. Baik, siapa volunteer? Seorang? Boleh? Tak ada volunteer ke? Saya cuba lah Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Lepas ya tu yuhalladhi tu rasa isim tu. Selalu bila ya tu wahai tu mesti isim kan? Okey, lagi alaihi hi tu isim. Baik, yang pertama pada ya allazi. Baik, apa tanda pada allazi ni? Alif lam. Tanda dia adalah alif lam. Sengit pula. Baik, lagi alaihi. Baik, tanda dia? Tanda dia ada huruf jar alai. Huruf jar alai kat depan tu. Baik. Betul. Al-zik. Al-zikru. Baik, tanda dia? Alif lam. Tanda dia alif lam. Baik, ada lagi? Lam majnun lah. Dia boleh nampak tu. Lam majnun. Lam didahului oleh huruf jar lam. Baik, lam didahului huruf jar la. Baik.
Maka dalam ini kalau kita lihat, saya buatkan sekali lagi. Baik, yang pertama ada pada perkataan allazi, iaitu didahului alif lam. Yang kedua ki, kerana didahului oleh huruf jar ala ni. Baik, maka ini adalah isim. Allazi juga adalah isim. Baik, kemudian pada perkataan az-zikru, kerana dia didahului oleh alif lam, maka perkataan az-zikru ini juga adalah isim. Juga tadi dikongsikan bahawa lam majnun kerana didahului dengan huruf jar lam. Baik. Baik, cuma yang saya nak kita lihat adalah pada lam majnun ini. Kerana kadang-kala ada sedikit kekeliruan ataupun kesilapan. Baik, huruf lam ataupun la, huruf jar la ni yang kita sedang cari ini, dalam terjemahan makna dia membawa kepada apa? Terima kasih Bapak Ibu. Pegasan. Benar-benar gila. Dalam sepatutnya maknanya huruf jar tu dia bermaksud bagi, untuk, ataupun milik. Kan? Baik, maka bila kita jumpa macam ni, kita nak double confirm. Maaf Ustaz, ada gangguan sound effect. Ada gangguan lah kalau apa punya tu. Dia off. Boleh? Okey. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Bukan lam taukid Ustaz. Ya. Bukan lam taukid kata. Maka untuk kita bila jumpa perkataan macam ni, kita nak double confirm. Maka bila kita nak double confirm, kita nak buat apa? Kita nak tengok mana? Makna. Nak rujuk pada Al-Quran terjemahan. Maka dalam Quran terjemahan itu mesti ada, dalam terjemahan itu ada perkataan bagi, untuk ataupun milik. Kalau ada salah satu daripada tiga ini, maka inilah dia lam yang kita cari. Lam huruf jar yang kita cari. Maka kalau kita lihat maknanya dalam terjemahan dia tulis apa? Benar-benar. Dia tulis benar-benar. Baik, bila dia tulis benar-benar, maka adakah ini lam yang kita cari? Bukan. Bukan. Maka ini bukanlah lam yang kita cari. Sebab kita tengah cari lam yang huruf jar ataupun kata sendi. Yang ni dia lam juga tapi dia bukan lam yang huruf jar. Dia lam lain. Sebab apa? Kita tahu bila kita tengok terjemahan, tak ada dalam terjemahan tu bagi, tak ada untuk, tak ada milik. Maka ini bukan lam yang kita cari. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Bila kita nak double confirm, kita kena lakukan perkara yang sama. Kadang-kadang kita tengok macam ya. Betul sekali imbas kita tengok betul, dialah huruf yang kita cari, huruf jar yang kita cari. Tapi nanti bila kita double confirm, kita lihat rupanya bukan. Ini bukan huruf jar yang sedang kita cari. Baik. Begitu juga kalau dalam ayat yang ini, ayat ke-76 surah Yunus ni, muka surat 217. Muka surat 217. Muka surat 217 surah Yunus. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-76. Baik, ayat ke-76. Baik. Ini saya bawakan. Falamma ja'ahumul haqqu. Al-haqqu ini adalah huruf adalah isim. Jadi kita tahu di isim alif lam. Dia dahulu dengan alif lam. Cantik. Maka kita tahu dia adalah isim sebab dia didahului alif lam. Mula alif lam. Min indina. Min. Baik, kita jumpa dengan Min. huruf jar. Min. Kita tahu selepas itu adalah isim. Macam ni kita kenal isim, apa tanda dia? Didahului oleh min. Didahului huruf jar. Min. Cantik. Qalu inna hadza la sihrun mubin. Baik, maka di sini kita jumpa lagi lam berbaris atas. Kita pun garis. Kita nak tahu. Ini adalah huruf lam. Ini lam ni adalah huruf jar. Baik, maka kita pun okey. Kita dah ada satu tanda, maka kita double confirm dengan kita melihat pada Al-Quran terjemahan. Dalam Quran terjemahan dia mesti ada makna bagi, untuk milik ataupun milik, untuk apa?
jadi lam yang kita cari. Baik, kalau kita tengok terjemahan apa makna dia? Benar-benar. 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 Sama macam tadi, dia tulis benar-benar ataupun dalam terjemahan dia ada tulis pasti. Ada dua, benar-benar ataupun pasti. Maka bila dalam terjemahan tu tak ada tulis bagi, untuk ataupun milik, maka kita tahu ini bukanlah lam yang kita cari. Ini bukanlah lam huruf jar ataupun kata sendi. Dia lam yang lain. Bukan lam yang sedang kita cari. Maka kita hold dulu. Huruf lam ini. Baik. Macam tu juga bawah ni. Ustaz nak tanya boleh? Ya, boleh. Jadi maknanya sihrum mubin tu bukan isim lah. Maka baik, kalau yang sedang apa yang telah kita pelajari, maka kita tahu okey, kita hold dulu, kita tak tahu ini perkataan dia apa, isim, fi'il ataupun harf. Kita tak kata dia bukan isim, kita tak kata dia bukan fi'il, dan kita tak kata dia bukan harf. Sebab apa? Sebab kita belum lagi belajar tanda-tanda lain yang ada pada sini. Mungkin kita tak belajar lagi lam ni lam apa sebenarnya. Jadi kita tak confirm lagi. Sebab tu kita hold dulu untuk perkataan yang kita tak pasti lagi. Kita tak tahu dia isim, fi'il ataupun harf. Kalau kita nak kata dia bukan isim, mungkin juga dia isim. Cuma tanda dia kita belum lagi belajar. Jadi sebab tu kita belum lagi dapat nak detect ini isim, fi'il ataupun harf. Maka kita apa yang kita lakukan, kita hold dulu. Kita hold dulu perkataan ini. Okey. Baik. Macam perkataan lama juga. Kan? Mungkin kita akan terkeliru. Kan? Sebab kita selalu dengar perkataan ma. Kan? Ma. Maka kita mungkin rasa, oh ini mungkinlah ma ni satu perkataan, lam ni satu perkataan. Maka kita pun, okey ini adalah isim. Tapi macam mana cara kita nak double confirm, inilah dia huruf lam yang kita cari. Kita lihat daripada terjemahan. Mesti ada salah satu daripada tiga ni, bagi, untuk ataupun milik. Kalau ada dalam terjemahan dia tulis bagi, untuk ataupun milik, maka inilah dia lam yang kita cari. Lam huruf jar tu. Tapi kalau tak ada, maka ini bukanlah lam yang kita cari. Maka dalam terjemahan ada tulis tak? Lamma ja'akum. Ketika ia. Dia tulis ketika Ya. ia. Ataupun dalam terjemahan lain dia akan tulis tak kala ia. Maka bila tengok, oh tak adalah, bukan. Dia tak ada bagi, untuk ataupun milik, maka ini bukanlah lam yang kita cari. Maka kalau kita oh ni bukan lam yang kita cari, maka kita hold dulu perkataan ini. Kita carilah perkataan lain. Baik. Ini mungkin ada kekeliruan pada min, ila, an, ala, fi, bi, ka, la, li. Baik, ada kekeliruan mungkin pada huruf lam sahaja. Ada pada huruf lam sahaja. Mungkin pada huruf jar yang lain tak ada. Pada huruf jar yang baki lagi 7, insya-Allah makna dia tak adalah yang berbeza sangat. Tapi untuk huruf lam yang berbaris atas. Kalau lam yang baris bawah tu mudah. Selalunya dia memang maksud dia bagi. Lam yang berbaris atas ni yang kita khawatirkan. Dia mungkin maksud dia bagi, untuk ataupun milik. Dan dia ada satu lagi makna yang maksud dia benar-benar tadi tu. Benar-benar. Ataupun jadi kan Ustaz, ayat 78 kan? 78 lakuma dengan lakumal kibr, ayat 78. Ayat itu 78, maknanya bukanlah ya. Bukan isim tu ya. Lakumal kibri Bagi. dengan Maknanya lakuma bimu'minin. Lakumal kibriya fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Baik, kita dah jumpa lam. Cantik, kita dah boleh kenal lam tu. Cantik. Cuma satu proses lagi yang kita nak kena buat untuk kita, sebelum kita katakan baik ini yang lam huruf jar, selepas itu adalah isim. Satu lagi proses sebelum kita nak pergi kepada situ adalah kita buat apa? Kita double confirm dengan kita rujuk pada Al-Quran terjemahan. Baik, dalam Quran terjemahan ditulis lakuma maksudnya apa? Bagi Bagi. Bagi berdua. kamu berdua.
Baik, ada tak perkataan yang kita cari? Ada. Ada. Apa dia? Bagi. Bagi. Ada kat situ bagi. Maka kalau ada bagi, maka betul lah inilah dia lam yang kita cari tu. Okey. Sebab apa? Sebab dalam terjemahan ada tulis perkataan bagi. Kerana la yang kita sedang cari iaitu la huruf jar, dalam terjemahan dia sama ada bagi, untuk ataupun milik. Bila ada salah satu maka betul, inilah dia lam yang kita cari. Maka kalau lam ni betul maksud dia bagi, maka yang datang selepas itu adalah isim. Adalah isim. Baik. Ini juga saya nak membawakan contoh apa yang sedang tanda-tanda yang sedang kita pelajari ini. Saya pernah sebutkan sebelum ini. Ini bukanlah maksud dia 100% dalam Al-Quran dia sebegini. Ini kita katakan bahawa ini adalah kebanyakannya. Boleh kata 90% kalau kita jumpa huruf jar selepas dia adalah isim. Huruf jar selepas dia adalah isim. Kan? Tapi ada waktu, ada percentage yang kita jumpa huruf jar tapi selepas dia bukan huruf bukan isim. Baik. Mungkin sebab tu saya cadangkan bila kita jumpa je, ada yang tricky sikit selalunya huruf lam ni. Huruf lam ni memang agak tricky sikit. Huruf lam ni memang agak tricky sikit. Yang pertama sebab huruf lam yang berada atas ni dia akan ada makna benar-benar dan juga makna yang kita cari. Bagi, untuk dan juga milik. Ini ada hanya pada lam yang baris atas je. Baik. Untuk lam yang baris bawah, dia akan bermaksud bagi. Dia akan bermaksud bagi, untuk ataupun milik. Cuma yang datang selepas dia selalunya adalah isim, tetapi kadang-kala datang selepasnya juga adalah fi'il ataupun perbuatan. Ni kadang-kala datang. Maka sebab itu kita double confirm juga. Sebab kita bimbang, memang selalunya datang isim. Boleh kata 90% kalau kita jumpa dalam Quran itu dia adalah isim. Tetapi tetap dia ada 10% percentage yang kemungkinan, possibility dia selepas itu datang adalah fi'il. Dia tak banyak tapi still saya bagi tahu untuk kita aware tentang perkara ini. Antaranya kalau kita lihat contoh, cuba lihat pada ayat 78 tadi. 78. Lihat pada perkataan ini. Lital fitana. Lital fitana. Cuba lihat dalam terjemahan dia tulis apa? Supaya. Supaya apa? Engkau memalingkan. Engkau memalingkan. Untuk memalingkan. Baik, engkau memalingkan ini adalah kata nama ataupun perbuatan? Fi'il. Dia adalah fi'il, adalah perbuatan. Tapi depan dia ada huruf jar. Huruf jar tu, huruf lam tu. Untuk. Maka inilah termasuk dalam berapa persen possibility yang huruf jar selepas dia itu datang fi'il. Tapi dia tak banyak dalam Quran, tapi tetap kita kena simpan dalam kepala ada. Walaupun tak banyak, kita kena tahu ada dalam Quran yang sebegini. Tapi Ustaz yang terjemahan kat Quran saya ini supaya kamu memalingkan. Kamu tu adalah isim kan? Ya, betul. Kamu itu adalah isim tetapi dia bergandingan dia bergandingan dengan memalingkan. Belum buat. Maka dia jadi satu perkataan. Baik, lital fitana. Lital fitana. Baik, kalau kita pecahkan, dia ada perkataan li. Fits. Al-fita. Dan dia juga Lital fitana. dia ada 3 perkataan kat situ. Maka ini yang dalam terjemahan tu ditulis supaya. Sebenarnya maksud dia adalah bagi. Tapi dia tulis supaya untuk nak kenakan dengan terjemahan tu. Ini yang dituliskan engkau memalingkan. Ditulis engkau memalingkan apa? Palingkan kami. Kami. Nah. Engkau memalingkan kami. Ni yang kami.
engkau memalingkan kami. Maka engkau ni betul ataupun engkau ataupun kamu, betul dia adalah kata nama, tetapi dia digandingkan dengan perbuatan memalingkan. Maka dia dikira satu perkataan. Dalam bahasa Melayu mungkin kita boleh pisahkan engkau dan memalingkan, tapi dalam bahasa Arab dia satu perkataan. Talfita, dia satu perkataan. Maka bila satu perkataan, kita tak boleh nak pisahkan dia, kita kena hukum dia dengan satu perkataan tu. Kita tak boleh hukum dia dengan pisah-pisahkan dia. Maka sebab itu talfita ni kita katakan dia bukan isim. Dia bukan isim, dia adalah perbuatan. Sebab dia walaupun engkau itu dan kamu adalah kata nama, tetapi memalingkan itu adalah perbuatan, dia sekalikan, maka dikira dia adalah perbuatan. Jadi bila kita sampai pada bahagian fi'il, kita akan nampak benda ini insya-Allah. Baik. Baik, maka ini antara perkara yang saya nak remind kita mengenai huruf jar, yang terakhir ini iaitu li dan La juga dan li. la. Sebab dalam contoh yang diberikan ada yang terkeliru. Ada yang terkeliru. Maka perlu kita beri perhatian bukan saja pada huruf li dan juga la. Kita kena selalu remind diri kita bila kita jumpa satu perkataan, kita nak double confirm, kita tengok pada terjemahan. Double confirm, tengok pada terjemahan. Ini untuk permulaan. Sebab kita belum biasa lagi, nanti bila lama kita dah biasa, kan, kita dah kuasai kosakata tu, kita dah biasa dengan tulisan-tulisan Quran, insya-Allah jauh lebih mudah nanti untuk kita nak mengenal perkataan ini. Dia ni maksud ni huruf jar ke ataupun sebaliknya. Baik, Ustaz. boleh? Ya. Okey. Ini Soalan? Observation lah kan, masa tengah menyelak cari contoh lam tu, la tu. Ya. Banyak yang lepas tu mesti dia ganti nama. Betul. Itu satu lagi juga cara mudah untuk kita kenal. Ganti nama kita akan ambil lepas ni, maaf sebab kita tak ambil dulu ganti nama. Kita masuk dulu pada huruf jar, kan. Nanti kita boleh masuk, sepatutnya kita masuk pada ganti nama dulu, tapi sebab kalau saya potong tengah-tengah nanti kita akan jadi keliru. Maka saya habiskan dulu huruf jar, nanti kita akan ambil kata ganti nama, dia juga adalah isim. Nanti mudahlah, dan memang ya betul kata Haji Saif, huruf la tu dia memang selalu dengan kata ganti nama. Selalu dengan kata ganti nama. Selalunya kalau kita jumpa dalam Quran, kan, la tu dia selalunya lahu, kan. Kita jumpa lahum. Ini memang banyak sangatlah kita jumpa. Kita jumpa lakum. Lahun. Ini tiga ni yang paling selalu kita akan jumpa. Juga lain daripada itu, kita akan jumpa lahunna, kita akan jumpa juga, tapi tak banyak. Kita akan jumpa laha pun kita akan jumpa, tapi tak banyak sangat. Tapi ini yang paling mudah lah untuk kita jumpa. Kalau huruf lam pada atas ni, lahum, lakum, ini memang confirm lah. Dia adalah lam huruf jar, bukan lam yang bermaksud benar ataupun pasti tu. Baik, ada soalan lagi? Saya pun rasa bela Ya. Baik, kalau tak ada kita nak teruskan. Lepas tu nanti kita akan lihat pada latihan sikit hujung nanti. Baik, maka ini 8 huruf jar ataupun kata sendi nama yang telah kita ambil. Kita pasang-pasangkan dia min, ila, an, ala, fi, bi, ka, lali ataupun ka, lila. Ini 8 yang kita kena kuasai. Baik. Baik, maka kita nak lihat sekarang pada tanda yang diakhiri. Sekarang kita dah ambil bahagian sini dah. Kalau kita lihat. Akhiri. Kita kan ada dua, diawali dan juga diakhiri, kan, tanda dia. Yang didahului ataupun diakhiri. Didahului alif lam ra qasam huruf jar kita dah selesai. Sekarang kita nak lihat pada tanda yang diakhiri ataupun tanda yang duduk belakang. Tanda yang duduk belakang.
Ada dua sahaja, tak banyak. Ada dua sahaja. InsyaAllah mudah. Yang pertama ialah tanwin. Yang pertama diakhiri tanwin. Tanwin atas, bawah ataupun depan tak kisah. Yang penting dia adalah tanwin. Baik, contohnya firman Allah, walahum azabun azim. Nak lihat pada tanwin azabun ini. Baik, tanwin depan dan juga azimun tanwin depan. Maka bila kita lihat, kita jumpa perkataan ada tanwin, maka kita tahu dia adalah isim. Tanda dia apa? Tanda dia diakhiri. Tukar pula. Ini didahului. Ini diakhiri tanwin. Azimun, isim fi'il harf. Dia adalah isim. Macam mana tahu apa tanda dia? Diakhiri tanwin. Baik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Perkataan maradun, kita tahu dia adalah isim. Apa tanda? Diakhiri tanwin. Marada, dia adalah isim. Tanwin. Macam mana tahu dia isim? Diakhiri dengan tanwin. Tanwin. Yang tanwin ni mudah lah kan. Memang banyak sangat dalam Al-Quran dan mudah untuk kita kenal. InsyaAllah yang ni tak adalah lagi, tak ada kekeliruan lah dalam nak mengenal tanda tanwin. Baik, wallahu azizun dzuntiqam. Baik. Jumpa perkataan azizun. Azizun kita tahu dia adalah isim. Diakhiri dengan Macam mana tahu di isim? diakhiri dengan tanwin. Ini dia, diakhiri tanwin. Skema jawapan dia ini, diakhiri tanwin. Dzuntiqam, tahu dia adalah isim. Macam mana tahu dia isim? Tengok belakang dia, diakhiri tanwin juga. Baik. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah. Wa azwajun, kita tahu dia adalah isim. Macam mana tahu di isim? Ada tanwin, garis depan. Diakhiri dengan tanwin. Diakhiri tanwin. Mutahharatun, sama juga kita tahu dia adalah Garis isim. depan tanwin. Sebab apa? Diakhiri tanwin. Ridwanun juga macam tu. Kita tahu dia adalah isim. Diakhiri tanwin. Macam mana tahu? Diakhiri tanwin. Kan? Kita nak sebut diakhiri tanwin ataupun tanwin duduk belakang, tak kisah. Manalah yang mudah untuk kita. Tak kisah. Nanti kita tahu tanda dia, ia diakhiri tanwin. Baik. Mudah. Tanwin senang ingat kan? Racam pun sangat senang. Jadi kita ambil terus tanda yang kedua sebab dia mudah. Kejap lagi baru kita pergi ambil terus pada latihan. Baik, tanda yang kedua, dia diakhiri baris bawah. Diakhiri baris bawah ataupun kasrah. Diakhiri baris bawah. Contohnya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Banyaklah. Ismi, ismi ni asal isim. Macam mana tahu dia isim? Sebab dia lepas hujah kan Ustaz? Sebab nama dia pun dah memang isim. Takkan kita nak kata dia fi'il pula kan? Dah sasar nama dia isim. Baik, sebab dia berbaris bawah. Diakhiri baris bawah. Allahi, macam mana tahu dia isim? Kita tahu dia segi makna. Diakhiri baris bawah. Katakan dia tak pernah dengar lah perkataan ni, maka tanda dia yang lain adalah dia diakhiri baris bawah. Ar-Rahmani, isim. Kita tahu dia isim, diakhiri baris bawah. Ar-Rahimi, isim. Macam mana tahu dia isim? Diakhiri baris bawah. Maliki Yaumiddini, Maliki, kita tahu dia adalah isim. Macam mana tahu dia isim? Diakhiri baris bawah. Yaumi, macam mana tahu dia isim? Dia diakhiri baris bawah. Ad-Dini, macam mana tahu dia isim? Diakhiri baris bawah. Ini semua kacang-kacang ni semua ni. Semua dah tahu sangat dah. Baik. Ila yaumil waqtil ma'lumi. Panjang tu. Baik. Ila yaumi. Kita tahu dia adalah isim. Macam mana kenal dia isim?
dia diakhiri baris Baris bawah. begitu juga perkataan al-waqti, kita tahu dia adalah isim Didahului oleh alif lam dan diakhiri diakhiri baris oleh bawah. Bawah. Al-ma'lumi kita tahu di isim tanda diakhiri baris Diakhiri baris bawah. sangatlah tanda ni. Ada dua Baik. sekali Ustaz, alif lam dengan kasrah sekali. Ada Ya dua. betul. Ha. Itu yang membawa kita kepada latihan. Kita nak melihat bersama-sama. Kita nak lihat bersama-sama firman Allah. Baik, kita nak lihat dulu. Surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 25. Surah Al-Baqarah ayat 17 hingga ayat 25. Baik, sebabkan hari ini mudah. Apa tanda hari ini? Diakhiri. Diakhiri. Baik, diakhiri apa? Tanwin dan huruf bawah. Diakhiri tanwin dan huruf bawah. Sangat senanglah hari ini. Diakhiri tanwin dan huruf bawah. Baik. Tolong mutekan dulu. Saya mohon semua tolong mutekan dulu. Masing-masing punya mic. Tolong mute dulu. Tolong mute dahulu mic masing-masing. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Haji Zainal. Saya nak minta Haji Zainal dulu boleh? Minta Haji Zainal untuk kongsikan dengan kita pada ayat yang ke-17 juga ayat yang ke-18. Haji Zainal tolong unmute. Boleh tolong unmute ayat 17 dan juga ayat ke-18. Kita nak minta Haji Zainal tolong kongsikan dengan kita tanda isim semua. Daripada didahului sampai diakhiri, semua tanda isim yang telah kita pelajari. Baik, boleh Haji Zainal? Tak dengar suara Haji Zainal. Hilang. Haji Zainal ada ke? Ada tu. Haji Zainal tolong unmute boleh? Tak dengar suara Haji Zainal. Apalah Haji Zainal tak dengar suara. Tak dengar suara Haji Zainal. Baik, boleh? Haji Zainal boleh ke? Baik. Saya jemput ni lah Haji Bistaman lah. Boleh? Boleh Haji Bistaman Siru. Ada ke? Haji Bistaman. Itu suara saya yang orang tak dengar. Dia mute. Ya, ada sini. Ya, insya-Allah. Baik. Silakan Haji Bistaman ayat 17 dan ayat 18. Aja 17 18 ya. Ayat 17 dulu kita nak Okey. beri. Masaluhum kama salil ladzi qad nara. Kita nak berhenti sampai nara dulu. Okey. Berhenti sampai sini dulu. Baik. Masaluhum tak ada kama sali seperti kaf tu seperti baik, umpama. Ini kaf hurufnya, maka kita tahu kita nak lihat pada ka ke atau perkataan yang datang selepas dia? Apa tu? Nak lihat pada huruf ka ke atau masali? Dia ka tu huruf jar. Baik. Mendahului huruf masali. Baik, maka masali isim fa'il harf. Masali. Umpama. Maksudnya dia isim lah tu. Adalah isim, cantik. Isim, ya. Baik, seterusnya. Lepas tu kita juga boleh nampak pada li. Masali, baik. Dia li masali. Dia apa tanda di bawah. Tanda di bawah, cantik. Itu pun ni, isim lah juga ya. Cantik. Dia ada dua tanda, didahului huruf jar ka dan diakhiri baris bawah. Cantik. Cantik. Baik, seterusnya ada lagi. Al-Aziz alif lam. Alif lam didahului alif lam, cantik.
Maka ni adalah isim. Taukoduna ron tu apa tu? Kalau tak dapat ayat, ikut ayat sendiri je boleh. Tanwin duduk belakang. Boleh. Tanwin di belakang ya. Tanwin belakang. Ya. Ataupun diakhiri tanwin. Diakhiri tanwin ya. Cantik. Diakhiri tanwin. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Sampai sini dulu. Falamma maka setelah tak nak tengok terjemahan. Tak payah tengok terjemahan. Tengok terus pada yang teks Arab je. Ya. Tengok terus teks Arab sahaja. Falamma adha'at ma haulahu. Tengok tanda-tanda isim tu. Tak perlu tengok pada terjemahan. Direct tengok teks Arab sahaja. Fa tu ada ke? Tak apa. Fa ada ke tanda kita ambil fa? Ada. Belum. Tanda fa kita tak ambil. Belum lagi ya? Tak ada. Saya confused sikit lah. Kita dah ambil huruf jar saja. Kita dah ambil alif lam. Jar ya. Huruf jar yang 8 tu. Lepas tu ya. Adha'at ma haulahu Zahaballahu bunurihim. Baik, binuri. Ada? Tak ada? Bunurihim wa tarakahum. Baik, wa tarakahum. Haji Bismam. Saya. You miss lahu lah. Lahu. La. Mana lahu? Itu. Ma haulahu. Ma haulahu. Lahu ya betul. Maaf. Baik, jumpa lahu. Tapi apa yang kita nak buat? Nak double confirm, kita lihat pada makna je. Pada makna. Untuk kita double confirm baru kita lihat pada makna. Haulahu. Terus kita lihat pada mana, nak double confirm lihat pada mana. Maka dalam terjemahan ada tak perkataan bagi? Tak ada. Tak ada pula di sekelilingnya. Tak ada. Maka kalau tak ada, ini bukanlah la yang bukanlah. Yang sedang kita cari. Syekh bagi kacau kat aku ni. Bukan kacau, nak test. Nak test tu. Nak test fokus terganggu ataupun tidak. Binurihim. Baik. Tadi binurihim ya. Dengan apa ni binur. Dengan baik. cahaya. Baik, binuri. Jadi didahului dengan bi. Baik, didahului dengan huruf jar bi. Huruf jar ya. Maka diakhiri dengan baris bawah. Isim dan baris bawah betul. Terima kasih. Baik, cantik. Maka ada dua tanda di sini. Cantik. Baik, seterusnya wa tarakahum. Wa tarakahum. Kahum tu. Kahum tu tidak mendahului hum. Kahum. Kita jumpa satu. Maka untuk double confirm lihat pada terjemahan. Dalam terjemahan ada tak perkataan dan seperti tak ada. Seperti tak ada pula. Tak ada. Ya. Kalau tak ada, ini bukanlah ka yang bukanlah. Ya. Senang je. Lihat dalam terjemahan ada. Tak ada, tak apa. Dah tinggalkan. Kita hold dulu. Jalan terus. Mudah je. Lepas tu fi zuluma. Zulumatin. Zulumatin. Fi tu tanwin. Fi bukan ni kan? Dalam tu. Betul. Maka tanda dia didahului. Tandanya huruf jar kan? Cantik, mendahului kegelapan. Zulumatin. Betul. Lepas tu tanwin di ujung. Cantik. Ada dua tanda. Baik. La yubsirun. La yubsirun. Yubsirun tak ada lah kot. Tak ada. Okey. Baik. Ayat 18. 18. Summun. Bukmun. Mereka ada ke tak ada? Haji Sam, yang lain ni menunggu ni. Yang lain ni macam shark ni. Dia tunggu je ni.
Semua tak menyambung tu. Summun bukmun umyun. Ada tak? Baik. Summun ada tanwin diakhiri tanwin. Tak, Baik, Ustaz, ada ni? apa ni, Haji Bistamam ni dia termute ni. Haji sama termute. Oh, bapak tak Dah dengar. termute dah. Tu tak boleh dengar tu. Boleh Haji sama tolong mute. Ke tak ada terkeluar ke? Tak ada. Ada, Ada tapi I tengok dia mute. termute, ya. Yes. Termute. Okey, baik. Okey. Baik, sumun saya dah terbuat tadi. Baik, ada tak bukmun umyun? Mana ada? Itu dia. Ada tanwin lah, semua bukmun. Ada kan? Haji Bisman ada? Ya. Tanwin, sumun, Tanwin sumun cantik. bukmun pun tanwin juga. Tanwin juga cantik. Umyun pun tanwin ujung. Tanwin juga cantik. La yarji'un. Saya ingat tak ada lah kot lagi. Tak ada, cantik. Terima kasih banyak Bisman, cantik. Terima kasih. Sorry lah lambat Majoriti sikit. dapat dah tu. Slow sikit lah. Majoriti dapat dah tu, cantik dah tu. Tak apa, slow tak apa, janji berjalan. Jangan slow tak berjalan dah lah. Sorry lah, kacau daun tadi. Tak ada lah, jam lawak je. Gurau-gurau tak apa. Ustaz nak tanya sikit. Ya, baik. Yang ayat 17 tu naron tu kan naron tu tanwin. Itu adakah isim? Ya, betul. Api ya. Ya, naron adalah isim. Tanda dia tanwin. Diakhiri tanwin. Betul? Akhiri tanwin. Ustaz, yang Al-Lazi tu Ustaz? Z tu? Dah confirm dah. Tadi dah Al-Lazi. Z tu ada pada bawah? Tak. Al-Lazi ni kita ambil alif lam. Dia baris bawah pada huruf yang terakhir sekali. Z tu kosong, ya tu kosong. Sebab ya ni huruf yang terakhir, ya ni tak ada baris, maka kita tak kira lah baris bawah tu. Kalau ya ni baris bawah, then kita kira. Tapi kalau dia tak ada pun tak apa sebab alif lam dah ada kat depan. Okey. Baik, seterusnya Haji Fuad boleh ke? Ayat ke-19. Saya cuba. Baik, boleh. Kita ambil pada au qasayyibim minas samai fihi dhulumatun. Bagi tang satu. Ka tu Ka. Jadi dengan rojar. Maka perkataan selepas yang itu lain tu tolong apa ya, mute kan biar dia. Itu apa ni bin tu sayyibin. Kasrah kan? Baik, tanwin diakhiri tanwin bawah. Maka sayyibin ni kita tahu dia adalah isim, fi'il ataupun harf. Apa ni isim? Isim, cantik. Kita kena ada tanda dia tadi. Sebabkan ka tu didahului dengan baik, didahului ka satu. Dan yang kedua akhiri dengan tanwin tu. Ya, akhiri dengan tanwin, cantik. Baik. Ada lagi? Tu min tu huruf jar kan daripada min sama. Baik, maka kita nak lihat pada perkataan as-samai kan yang datang selepas huruf jar tu. Ya. Maka kita tahu as-samai dia adalah itu isim. Isim, cantik. Sebab apa tanda dia? Tanda sebab ada min tu didahului huruf jar min. Huruf jar ya. Dan diakhiri dengan apa tu tanim. Diakhiri dengan dia baris bawah satu je kan. Baris bawah. Ya. Ada lagi tanda ke? Baris bawah kasrah kan? Kasrah. Okey. Ada lagi tanda pada as-samai? Fihi ni ada ke Ustaz? Fihi ada? Fi tu? Fi ya, pada. Cantik. Fi tu dan juga hi. Maka hi ni adalah apa ni kasrah. Pertama dia adalah isim. Bukan pertama dia isim, dia memang isim. Tanda dia sebab dia didahului dengan fi. Yang kedua sebab dia diakhiri dengan apa ni? Kasrah. Cantik. Ya. Baik, zulumatun.
tun tu apa ni tanwin. Baik, dia akhiri tanwin. Cantik. Maka kita tahu zulumatun ini isim, fi'il, harf, Isim kan? isim. Jangan ragu-ragu. Kita sedang ambil isim sekarang ni. Okay. Baik, wara'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Kita ambil sampai sini dulu. Ada beberapa kat situ. Baik. Waradun tu is itu tanwin. Tanwin, cantik. So lepas tu wabarakun. Wabarkun. Okay. Lepas tu Tanda dia, tanda wabarkun. tu yang tanda tanwin. Tanwin, dia akhiri tanwin, cantik. Ya. Ada lagi? Yaj'aluna asabi'ahum Fi. Baik. Fi. Kita dah jumpa fi, kita nak lihat pada perkataan sebelum ke selepas fi? Selepas fi. Selepas fi. Perkataan azani. Kita potong tangan situ. Maka kita tahu azani adalah isim, fi'il ataupun harf. Isim. Isim. Tanda dia? Sebabkan bermula dengan fi. Baik, dia dengan fi. Ada tanda lain ke? Tak nampak lagi tu. Ni baris bawah. Ni. Hi tu kan? Tak ni. Azani. Ni tu kan baris kasrah. Ya. Baris bawah tanda dia. Ya. Baik. Minas sawa'iqi hazaral mauti. Sampai situ dulu ada? Minas. Khi tu boleh ke Ustaz? Mana? Minas sawa'iqi. Minas sawa'iqi tu. Boleh? Kan itu apa? Ni kasrah kan? Tanda kasrah, cantik. Ada lagi tanda lain ke? Min. Tanda dia min. Baik, ada tanda lagi? Tanda as-sawa'iqi ni tanda yang pertama sekali. Wa kan? Tak, ni tadi alif lam. Oh ya. Maka dalam perkataan minas sawa'iqi, perkataan as-sawa'iqi ni kita tahu dia adalah isim. Apa tanda dia? Pertama, didahului huruf jar min. Yang kedua, didahului alif lam. Yang ketiga, diakhiri dengan baris bawah ataupun kasrah. 3 tanda dalam satu perkataan tu. Maka kalau kita jumpa salah satu pun tak apa dah. Dia bantu kita lah daripada kita terlepas pandang kan. Ada 3 tanda. Kita kan katakan kita tak perasan min. Tapi kita perasan baris bawah, settle. Kita tak perasan baris bawah, kita perasan alif lam, selesai. Cantik. Baik, hazaral mauti. Ada lagi? Ti itu Ustaz. Ti baik. Itu apa ni kasrah. Baik, dia adalah isim, tanda dia diakhiri kasrah. Ada tanda lain pada perkataan al-mauti ni? Ni alif lam tu. Alif lam, cantik. Wallahu muhitun bil kafirin. Itu dah Allah tu dah memang isim. Allah, Allah kita tahu dia. Baik, ada lagi? Muhitun. Muhitun diakhiri tanda dia. Diakhiri tanwin. Cantik. Ada lagi? Yang bil ni. Bil apa ni? Didahului dengan apa ni? Huruf jar ni. Huruf jar bi. Maka al-kafirin ini adalah isim, fi'il ataupun harf? Ini isim. Isim. Cantik. Terima kasih banyak. Cantik sangat. Baik, yang kita sedang cari sekarang ini adalah Saya nak tanya Ustaz. Ya, baik, silakan. Yang asabi'ahum tu kalau ikut terjemahan tu jari-jari. Tapi saya tak nampak di mana tanda isim dia. Baik. Asabi'ahum, ikutkan terjemahan. Jari-jari. Jari-jari dia adalah isim. Kan? Baik. Tang mana dia punya tanda isim dia? Baik. Isim. Kat bahagian saya ada tulis kejap. Pada makna aja tak Ustaz? Ikut makna aja. Asabi'ah. Saya clearkan dulu kejap. Aduh.
Baik. Kita kembali ke masa lampau. Sekejap. Kita kembali ke masa lampau. Bila mula-mula kita belajar, tang Ikut- ini dia. Ikut mana? Catatan penting. Perkataan yang mempunyai tanda isim itu pasti isim, tapi tak semua isim Semua ada mempunyai tanda. Maka kita sedang kenal majoriti isim yang ada tanda, tapi dalam Quran ada isim Tak ada yang tanda. tidak mempunyai tanda. Tapi nanti bukannya sampai bila-bila pun lah kita takkan tahu tanda dia, tak. Kita akan tahu tanda dia nanti insya-Allah bila kita nanti dah naik kita punya tahap, sikit-sikit kita akan tahu, oh baru perasan tanda dia begini. Tanda dia begini. Tapi buat masa ni cantik tanda dia apa, kita boleh lihat melalui mana dengan kita lihat pada terjemahan bila kita tak pasti. Tapi ada isim yang memang dia tak ada tanda. Antaranya tadi yang itulah asabi'ahum. Dia tak ada tanda. Tapi dia juga adalah isim. Cantik. Cantik sangat soalan itu. Mana dia pergi tadi? Baik. Asabi'ahum tadi. Cantik. Ini salah satulah perkataan isim yang dia tak ada tanda. Tak ada tanda yang kita ambil itulah. Tapi nanti bila kita pergi lagi dalam, insya-Allah kita akan kenal dia sebagai isim, insya-Allah. Baik. Kita nak teruskan lagi. Boleh ke saya cari siapa yang volunteer? Volunteer nak try satu ayat? Saya cuba Ustaz. Boleh. Silakan. Ya, Ayat yang ke 20. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Kita nak baca sampai sini dulu. Yakadu al-barqu alif lam. Alif lam tanda dia al-barqu. Baik. Maka ada tanda alif lam, kita tahu dia adalah isim. Adalah isim sebab dia bermula didahului huruf alif lam. Alif lam, cantik. Alif lam dia. Baik. Yahtafu absarahum, ada lagi? Ar-Rahman tak ada. Kullama atau alahum maswa fihi. Masyaw fihi. Mana dia tadi? Lahum. Cantik. Ya, lahum. Tanda dia lam baris atas. Tanda dia didahului huruf jar. Lam. Cantik. Ada lam. Okey. Dan masyaw fihi. Apa ni? Fi. Yang isim tu fi ke hi? Dua-dua boleh kot. Fi. Lihat pada perkataan fi ke lihat pada perkataan hi? Saya tengok pada fi. Baik. Maka kita tahu hi itu adalah isim fi'il harf. Isim dia. Sebab dia didahului fi. Dia boleh fi. Dia akhiri dengan hi. Cantik. Wa idza atlama alaihim. Ala. Dimulai dengan ala. Ala, maka him ini adalah isim. Cantik. Kamu. Dari wa sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Didahului dengan huruf B. Baik. Sam'i ini didahului dengan B. Baik, cantik. Ya. Juga ada tanda lain ke? Bisam'i ni. Baik, cantik. Tanda kasrah bawah. Kasrah bawah ada. Wa absarihim. Tak ada Ustaz ada ke? Tak apa. Kita selesaikan dulu, kita tanya. Innallaha ala di atas. Ala. Maka mana satu isim? Ala ke kuli ke Allah yang isim, mana satu? Allah pun isim. Allah pun isim. Baik, selesai. Allah ni isim. Baik, maka ala ini dia tanda untuk isim. Mana perkataan isim dia? Kuli ke syai'in ke qadi? Mana satu isim? Dia tanda kuli. Kuli. Baik, bila kita jumpa huruf jar, maka yang kita nak beri perhatian adalah perkataan yang datang selepas dia. Selepas huruf jar.
selepas Ah. huruf jar tu. Kita Ya. tengok huruf jar yang kita nak Ya. beri perhatian perkataan selepas tu. Maka kita tahu Ya. selepas itu adalah isim. Sebab Isim. dia didahului huruf Dia jar. huruf jar. Ya. Cantik. Ada lagi? Lepas itu syai'in Syai'in. diakhiri dengan tanwin. Ada Diakhiri tanwin. tanwin. Baik. Lepas itu tanda qadir maha kuasa. Qadirun. Qadirun. Ada tanwin. Tanwin. Cantik. Ya. Baik, ada lagi ayat 20 ni yang lain nak kongsikan kalau ada? Ibsari. Wa absarihim. Absarihim. Tanda dia? Baris bawah. Tanda Baris dia bawah. baris bawah. Diakhiri baris bawah. Cantik. Baik, soalan. La zahaba. Bukan. Ini PL tak eh? PL lah. Zahaba. Tapi la ni, ini ke la yang kita cari Dah. atau bukan? Ya. Tak. Bukan. Bukan. Ini, Kenapa bukan. bukan? Zahaba kan pergi. La ni macam mana tahu ni la yang bukan yang kita cari? Maksud dia lah. Sebab dia berikuti dengan PL tak ada. La Nescaya. Zahaba. Ya. Kalau kita kalau kita tak tahu depan ni fi'il lah, macam ni nak tahu la ni sendiri. Ini Tak ada yang kita tanda cari. isim. Ada Ustaz. mana dia Ustaz? Makna Ada dia tak ada. kasrah, tak ada alif lam. La Ada ni tanwin. dia tulis apa? Makna dia nescaya. Makna dia lain. Hilangkan. Kena cari bagi. Baik. Dia Tapi Ustaz, bukan dia ambil Zahaba makna tu la. macam mana asalnya pergi kan? Baik. Kenapa la ni bukan la kita cari? Sebab bila tengok terjemahan, dia tak ada perkataan bagi, untuk ataupun milik. Tu je. Ya. Dalam Betul. terjemahan tak ada bagi, untuk ataupun milik. Maka dia bukanlah la yang kita cari. Selesai. Senang je. Kan? Itu je tanda dia. Macam mana la ni, la yang kita sedang cari? Dalam terjemahan, tengok pada terjemahan. Maka dalam terjemahan mesti ada perkataan bagi, untuk ataupun milik. Kalau tak ada, maka ini bukanlah la yang kita cari. Selesai. Itu sahaja cara dia. Baik. Sebabkan Haji Alim melaju sikit, kita bagi ayat 21 lah. Silakan Haji Alim, ayat 21. Okey. Ya ayuhan nas an-nas. An-nas, baik. Dimulai Tanda dia. dengan huruf alif lam. Tanda dahulu alif lam. Baik. Dan alif lam a'budu rabbakumul ladzi. Allazi. Juga allazi khalaqakum walladzina. Walladzi Tanda. orang-orang yang tanda allazi. Tanda dia apa? Alif lam. Sorry, alif lam. Dahulu alif lam, cantik. Dalam min qablikum min huruf jar qablikum Baik. la'allakum. Ini lagi satu la'allakum Ustaz. Boleh. Ini satu lagi. Saya lupa tadi nak highlight. Ah. La'allakum. Baik. La'allakum. La'allakum apa dia? La. Tidak adalah bagi di semua tu kan. La'allakum. Baik, ini ke la yang kita cari? Maksudnya kita Tidak. nak tahu ni la yang kita cari ataupun tidak? Tidak. Rasanya tidak sebab dia tak ada makna lain daripada bagi, di dan juga kepada kan. Jadi kita katakan dia bukan. Dalam terjemahan tak ada bagi, Tak ada untuk bagi. ataupun milik. Maka ini bukanlah la yang kita cari. La ni kan selalu kita jumpa kan. La'alla ni perkataan yang selalu sangat kita jumpa dalam Quran. Banyak sangat. Kan? Selalunya dia tulis la'allakum lah. Ada je dia tulis la'alli. Tapi la'allakum selalu kita jumpa. Maka dia adalah dua perkataan. Satu adalah la'alla. Satu lagi adalah kum. Maka bila jumpa la'allakum, la'alli, jangan fikir panjang. Ini bukan yang kita cari sebab dia la'alla. Dua perkataan. Tapi kalau kita katakan kita tak tahu, kita keliru. Kita masih lagi boleh double confirm. Macam mana cara dia? Tengok makna. Lihat Cari pada makna lah. lihat pada terjemahan. Baik, kita tak payah takut-takut, tak payah kalut-kalut. Tengok je pada terjemahan. Ada, selesai. Baik, terima kasih Haji Alim. Sama-sama Ustaz. Terima kasih juga. Terima kasih. Membantu. Cantik sangat. Saya tak membantu pun. Baik, Puan Juhainah, boleh ke? Ayat ke-22. Boleh unmute ayat ke-22. Unmute dulu. Alamak, tu tak bergerak kamera. Boleh? Ke saya tak dengar suara?
Okey. Allazi. Baik, tanda Alif lam. alif lam. Okey, dan lakum tu. Baik, tanda Huruf ja. Kemudian al-ardu alif lam bukan. Firasyan wa samaa binaan. Tadi firasyan tadi adalah tanwin. Cantik. Firasyan adalah tanwin. Cantik, diakhiri tanwin. Cantik. Terusnya Lepas tu wasama ini alif lam. Wasamaa tanda di alif lam. Cantik. Binaan ba. Binaan tanda dia Ba. tanda dia ba. Baik. Kalau kita kata Dan ba ada tanwin. ada tanwin. Baik, kalau ba ni kita kalau kita nak rujuk terjemahan, dalam terjemahan mesti ada perkataan apa? Jap. Huruf sumpah patutnya kan. Sebagai Mesti ada perkataan dengan. Binaan ada tak perkataan dengan dalam terjemahan? Tak ada. Tak ada. Maka ba ni bukanlah ba yang kita cari. Tapi ada satu lagi tanda tadi, apa dia? Tanwin. Ada tanwin. Ini tanwin. Cantik. Maka ini adalah isim. Baik. Terusnya Wa anzala ada minas samai min. Baik, min. Kemudian ada alif lam minas samai. Alif lam, baik. Ada tanda lain lagi? Akhirnya ada bawah. Tanda. Ma'an. As-samai tadi ada satu lagi tanda. Iaitu tanda baris bawah. Tanda baris bawah. Baris cantik. Bawah. Baik. Okay. Kemudian ma'an tanwin. Ma'an tanwin, cantik. Fa'akhraja tak ada. Bihi. Tanda ba. Tanda ba, didahului huruf jar ba, cantik. Minas samarati alif lam. Baik, alif lam. Huruf alif lam didahului dengan huruf alif lam. Rizqan tanwin. Dalam minas samarati ni ada berapa tanda? Ada satu, dua, minas sama. Min, okey. So min satu tanda, alif lam satu tanda. Alif lam. Ada tanda lagi? Ni bawah tu. Tak, bawah. Ada 3 tanda ada. Baik. Terusnya Rizqan tanwin. Kemudian lakum tu lam tu adalah untuk. Baik, cantik. Dia jar lam. Fala taj'alu fi. Tak ada. Tak ada, baik. Taj'alu lillah. Allah tu lillahi. Allah. Itu makna. Baik. Anda dan tanwin. Tanwin, cantik. Wa antum. Wa antum ta'lamun ada? Bukan. Wa antum bukan Ustaz. Ada, tak ada? Tak ada. Tak ada, cantik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Cantik sangat. Tepat semua. Baik. Pada perkataan, satu je lah saja nak kongsikan. Pada perkataan lillahi tadi, kan? Lillahi. Ada berapa tanda kat sini? Lillahi 2. Alif lam. 1. Lagi? I. I tu kat mana? Tanda dia apa? Hujung. Tanda hujung dia, cantik.
Maka kat sini ada 3 lah, satu li, satu hi, satu lagi pada perkataan tu sendiri, Allah. iaitu Allah. Ada 3 tanda di situ. Baik. Seterusnya Puan Zara Ali, boleh? Nak tanya Ustaz, Ya, lagi satu. silakan. Wa antum tu, antum bukan dia domain lah. Jadi isim. Baik, wa antum ni. Baik, Ya. dalam terjemahan maksudnya adalah Kamu, awak. kamu. Kamu. Baik, adakah ini isim, fi'il ataupun harf? Jadi kata ini adalah isim. Maka betul ini adalah isim, tapi kita belum lagi ambil pada bahagian ini. Sebab tu kita tak sebutkan dahulu tentang wa antum. Baik. Ayat ke-23. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 23. Wa in kuntum fi. Fi haraf jar. Baik. Isimnya diikuti oleh isim raibim. Cantik. Tanwin, diakhiri dengan tanwin. Baik, cantik. Okay. Lepas tu ala, haraf jar ala. Diikuti oleh mim ni saya tak pasti Ustaz, mim ni boleh ke tidak? Mana? Sebagai haraf jar, mim mislihi. Mim mislihi, baik. Kenapa tak pasti? Mana dia tu bukan daripada ataupun dari. Okey, baik. Tapi kita jumpa, tapi min ini min yang kita kenal lah kan? Ya. Maka jangan ragu-ragu untuk min, untuk min dia agak mudah untuk kita cam. Baik. Min dia ada beberapa keadaan. Baik, ni min yang asalnya lah. Kalau kita jumpa macam ni, alhamdulillah. Tetapi dia ada min yang dia akan jadi mina bila dia sambung dengan alif lam. Contohnya minal ardi. Kan? Dia sambung dengan alif lam. Jadi min yang mulanya sukun dia bertukar menjadi baris atas, jadi mina. Tapi dia tetap juga min. Dia jadi mina sebab apa? Sebab selepas itu ada alif lam yang berbaris sukun. Baik. Yang kedua, min tu juga dia akan jadi min sama. Tetapi atas mim tu ada syaddah. Sebab apa? Sebab dia sambung dengan perkataan yang datang sebelum itu. Contoh, macam dalam ayat yang kita sedang tengok ini. Baik. Bisuratin min mislihi. Kita tengok atas mim itu ada syaddah. Sebab apa dia ada syaddah pula? Sebab dia bersambung dengan huruf sebelum ni, ada tanwin sebelum ni. Jadi dia sambung, sebab itu atas dia ada syaddah. Maka min dia adalah mudah untuk kita kenal. Dia tanda dia dua ni je, sama ada dia pertama dia akan jadi min, asal dia begini min. Yang kedua dia akan jadi mina kalau dia bersambung dengan perkataan selepas itu. Yang ketiga atas mim itu akan ada syaddah kalau dia bersambung dengan perkataan sebelum itu. Macam mana pun keadaan dia, tiga-tiga keadaan ini dia tetap juga min yang kita cari. Yang dia bukan min yang kita cari kalau nun dia sukun tapi mim tu baris atas, man. Ini bukan. Kalau dia man ataupun dia mun, maka ini bukanlah min yang kita cari. Dia mesti baris bawah. Tak kisahlah atas dia tu ada syaddah ataupun tak ada syaddah. Nun dia tu baris atas jadi mina ataupun dia kekal sukun min. Tak kisah, dia tetap juga min yang kita cari itu. Sebab dia berubah berdasarkan perkataan yang datang sebelum ataupun selepas dia. Baik, maka betul inilah dia tadi min yang min yang kita cari. Inilah dia betul min yang kita cari. Maka perkataan yang datang selepas dia kita nak fokus pada perkataan yang datang selepas huruf jar itu, dia adalah isim. Saya nak tahu tanda dia didahului huruf jar min. Cantik, teruskan. Berikut sebelum tu Ustaz saya tertinggal bisuratin, tanda diakhiri dengan tanwin. Diakhiri dengan tanwin. Bisuratin. Baik, diakhiri dengan tanwin. Cantik, betul. Yang lain tadi tu saya rasa gatal je tadi tu nak cakap, tak sabar nak cakap. Tertinggal tu kan. Baik, betul. Ada lagi?
berikutnya min dunillah. Min dunillah. Min tu Baik. adalah haraf jar. Kemudian diikuti oleh du ni itu adalah isim. Cantik. Lepas tu Allah. Allah. Alif lam. Baik. Didahului oleh alif lam. Mhm. Ini tak ada. Sampai situ ya Ustaz? Baik, cantik. Terima kasih. Cuma min dunillah ni tadi, min duni dah betul. Didahului huruf jar min. Satu lagi tanda yang kita baru ambil hari ini, diakhiri oleh baris bawah. Baris bawah ataupun kasrah. Baik, terima kasih Puan Zahra Ali. Cantik. Boleh tak kalau saya nak minta Puan Alia Idha? Boleh ke? Boleh. Boleh. Silakan ayat ke-24. Ayat ke-24. Ayat Wa illam alu walan taf'alu Fattakun nara allati. An-nar tu isim. An-nar tu isim. Macam mana tahu? Tanda? Alif lam. Tanda didahului alif lam. Cantik. Selepas dia allati. Allati. Tanda? Isim alif lam. Cantik. Dengan baris bawah. Baris bawah. Boleh? Tak. Sebab apa tak? Dia mati belakang. Sebab apa tak? Sebab ada ya kat situ. Ya. Ya tu yang huruf last sekali. Tapi tanda alif lam betul. Cantik. Okey. Ada lagi? An-nasu. An-nasu. Alif lam. Alif lam. Cantik. Wal al-hijar. Al-hijaratu. Baik, tanda? Alif lam dengan tanwin. Alif lam. Ini tanwin dia tanda satu je. Wal-hijaratu. Oh. Dia tak ada tanwin. Baris satu je. Tapi alif lam betul. Cantik. Ada lagi? Lil kafirina. Ada juga. Ada lagi ke tak ada? Itu lil kafirina tu. Kenapa ragu-ragu? Li itu ni bagi. Li itu betul kan? Betul dah apa kita cari tu. Cuma kalau kita ragu-ragu, kita lihat pada terjemahan. Ada tak perkataan bagi? Bagi. Ataupun untuk. Tak buka pun. Baik, kita lihat dalam terjemahan. Ada? Kalau tengok li tu belakang dia ada alif lam kan? Betul. Lil kafirina. Cantik. Maka betul. Kafir. Ustaz tanya sikit. Baik, silakan. Okey. Ayat 22. Sodikin tu karas ada bawah tak bukan isim? Mana? Sodikina. Sodikin. Baris bawah. 22 yang last tu kan? Sodikin. Oh, in kuntum sadiqin, ya. Ya. Kenapa? Bawah ada karas tu bukan isim. Bawah dia? Tanda bawah. Oh, sadiqin ni. Ya. Tak, kita lihat pada huruf nun ni. Nun. Okey. Huruf terakhir dia adalah nun. Nun. Pada tulisan, bukan pada bacaan. Pada bacaan betul bunyi dia macam sadiqin, qaf tu yang last baris bawah. Tapi kita lihat pada perkataan tu, perkataan dia huruf nun tu yang akhir sekali. Maka nun ni yang kena baris bawah. Kalau nun ni baris bawah betul, tapi nun ni berbaris atas. Baik, maka lil kafir ini tadi, Puan Alia betul ke? Kita nak ambil ke tak ni? Ambil lah. Ambil lah. Tanda dia? Ada alif lam kat depan. Tanda dia alif lam. Tapi li ni betul ke li yang kita cari ni? Dalam terjemahan ada tak? Diorang kata ada. Kalau ada kata ada, maka betul lah inilah dia yang kita cari. Maksud dia lil kafirin, bagi ataupun untuk orang-orang kafir ataupun orang-orang ingkar. Baik, terima kasih. Last lah ni, last. Saya nak panggil Haji Rusham boleh? Saya cuba.
Baik, boleh silakan. 24. Ayat ke-25. Oh, 20 ke. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Wabasyiri Baik. bawah ni tanda. Wabasyiri, tanda bawah. Okey. Allazi. Allazina. Tanda. Allazina alif lam. Alif lam, cantik. Okay, wa aminu. As-solihati alif lam. Dengan As-solihati. tanda Alif ta lam, bawah. ada tanda lain ke? Tanda ta karas. Balik bawah, cantik. Okey, anna lahum Lahum, tanda. dengan cantik. dengan okey. Jannatin tanwin. Jannatin, tanwin, Tanwin di bawah. cantik. Okey. Min tahtihal min. Anhar alif lam. Minta, saya tak sempat nak tanda ni. Al-Nahar, ya, alif lam, baik. Okey. Sorry. Kulama ruziku minha. Kulama ruziku minha. Minha, tanda. Ya. Min. Tanda dia dilalui huruf jar min, cantik. Ya. Min samaratin. Min dan tin tanwin. Nak ajak pada perkataan apa? Samaratin. Min dan satu lagi samaratin. Tanda tanwin. dia adalah min. Dan juga tanwin di bawah. Cantik. Rizkon. Tanwin. Tanwin, cantik. Qalu haza allazi Allazi, tanda. Alif lam. Cantik. Kena min qabli. Min. Tanda. Min tanwin. Min, cantik. Okey. Qabli tak ada. Wa utu bihi. Bihi, tanda. Ba dan ha. Ba, okey, tanda dia dia huruf jar. Mutasyabihat tak ada. Walahum okay. Tanda. Fiha fi, baik. Aswajun. Jun. Tanda tanwin depan. Tanwin, baik. Mutahharah. Tanwin di depan belakang. Wahum fiha khalidun. Tanwin fiha. Ya. Baik. Ada lagi? Tak. Tak ada. Soalan saya Haji Rusam, tajri ni boleh tak? Min tajri. Boleh, tanda karas di bawah. Tanda dia boleh bawah. Yang lain setuju ke? Ya, karas. Ada yang ujung kan? Tajri ni huruf terakhir dia adalah ya. Maka walaupun maka dia tak dikira lah sebab apa? Ya ni yang kena beri bawah. Walaupun perkataan sebelum dia walaupun bunyinya begitu Ustaz. Walaupun bunyinya begitu. Sebab kita nak kenal sekarang, kita nak lihat pada teks Arab dia. Okey. Kita lihat pada teks Arab, sebab tu saya kata jangan tengok terjemahan, tengok terus pada teks Arab. Bila kita nak double confirm, baru tengok pada terjemahan. Tapi bila kita nak kenal sekarang, terus tengok teks Arab dia. Jangan tengok pada terjemahan. Terjemahan tu untuk bantu kita, untuk kita nak recheck ataupun nak double confirm tanda yang kita jumpa tu. Maka tajri bukan sebab apa? Ya ni yang patutnya berbaris. Okay. Baik. Ada lagi ke? Ada ayat 25 tadi, ada lagi ke? Sahabat-sahabat yang lain? Ustaz, kalau mutasyabihan tu? Kenapa dengan dia? Itu bukan isim. Mutasyabiha kan? Kenapa dia isim? Itu ada tanwin tu? Kat tu ada tanwin? Jadi janganlah ragu-ragu. Betul lah, nampak dia tanwin je. Tak nampak sangat. Tak nampak lah. Yalah. Mutasyabihan. Itu ada tanwin bari atas. Maka ini betul. Ini juga adalah isim ataupun kata nama. Alhamdulillah. Itu perkongsian kita pada hari ini. Saya lihat latihan ni adalah satu perkara yang sangat penting lah. Saya berharap nanti insya-Allah setelah kita seterusnya kita akan buat lagi latihan. Sebab apa? Bila latihan ni dia sangat membantu kita untuk lebih cepat kenal, dan kita mungkin jumpa perkataan-perkataan yang mungkin saya terlepas pandang nak terangkan. Contoh macam perkataan la tadi yang ada maksud pasti ataupun benar-benar kan. Waktu kita ambil waktu tu saya terlepas pandang perkataan tu. Dan juga la'alla. Bila kita buat latihan, insya-Allah kita akan jumpa perkataan-perkataan ni dan kita lebih kenal perkataan ni insya-Allah.
Latihan ni sangat penting. Kita akan buat lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Insya-Allah. Baik. Itu saja saya kongsikan pada hari ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Hari ini selesailah kita punya tanda isim semua. Yang didahului dan diakhiri selesai dah. Maka tanda didahului, nak kenal isim melalui tanda. Ada pertama didahului, yang kedua diakhiri. Ada duduk depan, ada yang duduk belakang. Yang duduk depan ada berapa tanda? 8. Alif lam. 9. Alif lam. Ada 3 tanda. 8. 3. Jangan sampai 8. Ada 3 dulu. 3. Yang pertama didahului. Atas, bawah, hadapan. Didahului. Alif lam. Yang kedua didahului. Huruf qasam. Huruf qasam ataupun huruf sumpah. Yang ketiga didahului. Huruf jar. Huruf jar. Lepas tu baru pecah. Huruf sumpah atau huruf qasam ada 3. Huruf jar ada 8. Ada 8. Boleh kongsikan huruf jar secara berpasangan? Ila, Kalila. an ala, Alaladi. fi kalali. Min ila an ala fi bi kalali. Kalali ke kalila tak kisah. Min ila an ala fi kalali. Baik, tanda isim yang duduk belakang diakhiri ada berapa? Ada 2. Ada 3. 2. Ada 2. Depan, bawah, Pertama diakhiri atas. tanwin. Yang kedua diakhiri Dengan baris Bawah. diakhiri baris bawah. Tanwin tu ada 3 lah, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Yang tanda kedua diakhiri dengan baris bawah ataupun baris kasrah. Maka ini 5 tanda